Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada tengah hari ini dalam bulan yang mulia, pada waktu yang mulia. Dan insya-Allah kita akan sambung durus Ramadan kita dalam risalah himpunan amalan sedikit tetapi mempunyai pahala yang banyak, yang mana hari ini insya-Allah kita akan sambung antara perbahasan kita ialah berkenaan dengan infak dan juga sedekah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Jadi hadis ni tunjuk pada kita bahawasanya kelebihan ataupun fadilat bagi orang yang melakukan sedekah. Imma sedekah tu sedekah yang wajib seperti zakat, ataupun sedekah sunat yang kita sebut dengan nama lain juga ialah sedekah. Nabi sebut dalam hadis ni, sedekah itu ialah penghapus ataupun pembakar kepada dosa yang telah dilakukan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffi ar-rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu." Maksud hadis ni, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi, sesiapa yang bersedekah dengan harta yang suci, dan ketahuilah bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu hanya menerima yang suci sahaja. Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jalla, akan mengambil dengan tangan kanannya walaupun sebiji kurma, lalu pahala sedekah itu akan bertambah dan bertambah di tapak tangan Ar-Rahman sehingga ia menjadi seperti satu bukit, ibarat salah seorang daripada kamu yang menjaga anak unta yang baru putus susunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ni, pertama cerita tentang kelebihan sedekah, yang kedua ceritakan kepada kita zat Allah Azza wa Jalla. Jadi sekaligus hadis ini merupakan hadis mutasyabihat, sebab dalam hadis ni Nabi sebut, "Illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi." Allah Ta'ala tidak akan menerima sesuatu pemberian itu melainkan ianya pemberian yang suci, dan Allah Ta'ala akan mengambil dengan tangan kanannya. Bila mana disebut tangan kanan ini, pertama, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk.
Tapi kita menerima maknanya bila mana Nabi menyebut yaminihi bermaksud tangan kanan. Adakah ia membawa maksud tangan seperti mana makhluk? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi dalam hadis ni, Allah Ta'ala akan terima wa in kanat tamratan, walaupun ianya sedekah tersebut hanyalah kurma yang kering. Tamrah inilah kurma yang kering. Dan Allah Ta'ala akan jadikan pemberian yang kecil itu minal jabal, berkembang sehingga menjadi sebesar bukit. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan berkembangnya harta ataupun zakat yang dikeluarkan, sedekah yang dilakukan akan memberi pahala yang baik, kesudahan yang baik kepada si pelakunya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW menceritakan pada kita antara impian orang yang telah meninggal dunia, sekiranya Allah Ta'ala mengembalikan mereka semula ke dunia ni untuk melakukan amal kebaikan, orang-orang yang sudah meninggal itu menyebutkan, kami akan bersedekah kepada orang-orang ramai, ataupun kami akan kongsi harta kami ni. Nak sebut pada kita bahawasanya impian orang yang telah mati, kalau dapat peluang bangkit semula melakukan amal kebaikan, mereka tak sebut salat, mereka tak sebut puasa, mereka tak sebut haji, mereka tak sebut zikir dan benda-benda yang lain, tapi mereka sebut, kalau kami dapat hidup balik, kami akan bersedekah. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib wa Tarhib, yang mana hadis tu Nabi menceritakan bagaimana kesudahan satu orang anak Adam yang selalu melakukan sedekah. Nabi kata bila mana dia ingin tercerainya nyawa daripada jasadnya, tiba-tiba mengeluarkan perkataan. Waktu dia sakaratul maut, dia sebut beberapa perkataan, kata Nabi. Antara perkataan yang sebut, ya laitahu jadida, alangkah baiknya sekiranya yang aku berikan itu ialah yang baru. Sebab yang mati ni, yang nak menghadapi kematian ini, Allah Ta'ala tunjukkan amal kebaikan dia. Antara amal kebaikan yang dia buat ialah dia beri pakaian pada orang, tapi pakaian itu pakaian yang dah terpakai. Lalu Allah Ta'ala gambarkan pada dia pahala sekiranya diberikan yang baru. Lalu Allah Ta'ala, lalu lelaki yang nak mati ni pun kata, ya laitahu jadida, alangkah baiknya kalau aku bagi yang baru berbanding aku bagi kepada dia yang lama ataupun yang dah terpakai. Tunjuk pada kita apa dia? Sedekah itu luar biasa. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan perumpamaan yang banyak dalam Al-Quran, bagaimana satu orang yang mampu mengeluarkan bahagian yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk orang lain, maka pahalanya tersangatlah besar. Kemudian kita tengok hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari ni, maksud dia kata Nabi, ma min muslim, mana-mana muslim, maknanya mana-mana orang Islam, yaghrisu gharsan, yang bercocok tanam ataupun tanam apa-apa saja tanaman, au yazra'u zar'an, ataupun dia buat apa-apa saja perusahaan bentuk tanaman ni lah, fayakulu minhu tayr, lalu tanaman yang dia tanam, pokok ke apa-apa saja jenis daripada tumbuhan, daripada buah-buahan, kata Nabi, yakulu minhu tayr, tanaman itu telah dimakan oleh burung, au insan, ataupun dimakan oleh manusia, au bahimatun, ataupun dimakan oleh binatang yang lain, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu adalah bahagian daripada sedekah. Jadi ini ialah bahagian yang baik bagi orang yang ada ladang, bagi orang yang ada kebun. Perusahaan kecil-kecil ni, bila mana binatang makan buah yang kita tanam ataupun padi yang kita tanam, burung yang duk makan, maka ini ialah bahagian kebaikan. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, au insan, ataupun manusia.
Cuma tengok keadaan lah. Tengok juga jenis tanaman tu. Manusia, maknanya Nabi sebut ini ialah tanaman yang tidak dipagari dengan elok. Ataupun kita buat pagar tu untuk blok orang masuk. Burung ni tak boleh nak pagar lah, sebab dia jenis binatang yang terbang. Okay. Kalau kebun tu telah dipagar, ataupun buah itu telah ditanda, macam harum manis sekarang ni orang dah tanda, tiba-tiba orang ambil curi, itu bergantung kepada tuan punya milik dia. Nak niat sedekah ke nak lapor polis, dia boleh buat. Okay. Tapi payahlah nak niat sedekah, bukan benda murah tu. Okay. Tapi nak sebut pada kita bahawasanya yang tu manusia kalau dia nak makan, dia tak boleh. Sebenarnya perbahasan para ulama ni dia ada sedikit. Manusia dia boleh makan tak benda-benda yang tak jelas. Hakikatnya kita tak boleh makan bila mana kita tengok satu tanaman tu sudah dipagari, sudah diikat, ditanda, dibungkus lagi, tak boleh ambil. Kita dikira sebagai mencuri. Tapi kalau orang tu sendiri sudah wakafkan tanaman tu, itu lain cerita. Tapi orang yang nak bagi tanaman tu orang lain makan, dia tak akan pagar, dia tak akan tanda lah. Yang pagar tanda ni mesti nakkan hasil dia. Yang jenis tak pagar, tak tanda ni, mempelam apa pun yang duduk tepi-tepi jalan tu, dalam tanah dia, kadang-kadang orang terambil yang jatuh di luar apa semua, yang tu memang mungkin niat nak bagi ke orang dah. Okay. Tapi kalau yang dah tanda, kalau binatang tak boleh nak kata apa, dia memang tak berakal. Cuma yang ambil tu orang, maka dia tak termasuk dalam bab sedekah. Tapi bergantung kepada tuan dia kalau dia nak bagi. Cuma nak sebut pada kita, ini ialah bahagian daripada sedekah yang tidak langsung, yang walaupun kita tak niatkan, benda tu berlaku. Okay. Seterusnya, hadis yang seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Hadis ni dia ada pengkhususan sikit. Kata Nabi, tabi'u bainal hajji wal umrah, susulkan, yakni turutkan antara haji dan umrah. Yanfiyanil faqra wadh-dhunub, kedua-duanya itu akan menolak kefakiran dan akan menghapuskan dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, seperti mana dapur api itu menolak kotoran besi. Wadh-dhahabi wal fiddah walaysa lil hajji mabrurah thawabun illal jannah, seperti mana api itu menolak kotoran besi daripada emas dan perak, dan tidak adalah pada haji yang mabrur itu pahala ataupun balasannya melainkan syurga. Okay. Hadis ni apa yang Nabi ingin sampaikan? Satu orang yang simpan duit untuk dia buat kerja umrah ataupun kerja haji. Itu yang pertama. Yang kedua, satu orang yang simpan duit ataupun ada lebihan duit, bawa orang untuk melakukan umrah ataupun melakukan haji. Okay. Seperti mana yang kita tahu, umrah ni ialah sunat dan haji ni wajib, dan kewajipan itu akan terangkat bagi orang yang dah buat sekali. Maknanya orang yang dah pergi haji sekali, haji kali kedua tidak lagi dikira sebagai haji yang wajib, ianya sudah menjadi sunat. Dia macam salat fardu, kita dah salat zuhur, salat balik sekali lagi, itu dipanggil i'adah. Adapun umrah kita boleh berulang kali, tapi Nabi itu sendiri melakukan umrah tidak lebih daripada 4 kali dalam hidup Nabi. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia ada bab kita kena infak, dan dia ada bab kita boleh jadi kedekut, tapi kedekut yang berpada. Kedekut kerana nak simpan duit nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, sehingga Nabi sebut dalam hadis, kalau kamu perlu berlapar kerana untuk simpan duit tu dan niat untuk buat benda tu, maka buat, Nabi kata. Apatah lagi bagi orang yang simpan duit untuk memperjalankan orang lain untuk pergi umrah. Dia mungkin dah pergi, dia pun dah mungkin pergi haji, lalu dia beri kepada orang lain peluang. Jadi ini ialah bab di antara kebaikan. Nabi kata orang yang macam ni, dia telah melakukan pembersihan diri dia daripada dosa,
seperti mana api itu dia bersihkan emas dan perak daripada besi yang tak sepatutnya ada ataupun logam yang tak sepatutnya bercampur dengan emas ataupun perak tu. Okey. Seterusnya yang terakhir, hadis kita pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Sesiapa yang menyiapkan seorang pejuang, maka sesungguhnya dia juga telah berperang. Sesiapa yang menjaga keluarga seorang pejuang, maka sesungguhnya dia juga telah berperang. Dalam konteks hadis ni kita boleh tengok Nabi kata asalnya orang yang bagi duit pada prajurit untuk berperang, untuk pergi ke medan jihad, orang tu pun macam berperang. Ataupun ada satu orang tu dia keluar berperang, keluarga yang ditinggalkan oleh tentera itu ditanggung oleh dia, maka dia ni pun macam orang yang berjuang ataupun keluar di jalan Allah. Untuk zaman kita perang tak berlaku, tentera pun dah ada gaji secara umumnya. Jadi di manakah ataupun siapakah yang dimaksudkan sini? Yang dimaksudkan sini ialah penuntut ilmu yang benar-benar menuntut ilmu. Ada setengah orang yang ada lebihan harta, dia tanggung sebahagian daripada pelajar-pelajar agama ataupun pelajar dalam bidang apa pun. Dia tidak terhad kepada belajar agama, belajar bidang apa pun. Cuma yang lebih tu ialah pada yang belajar agama lah. Dan tanggungjawab bagi si penerima tu pun besar, untuk dia menjalankan balik tugas memahamkan masyarakat dengan ilmu. Cuma nak sebut pada kita, antara tempat haluan zaman sekarang ni ialah kepada mereka yang ingin benar ikhlas menuntut ilmu, maka kita memberikan perbelanjaan kepada dia, berikan kecukupan pada dia. Itu termasuk daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni. Selain pada tu, diletakkan sekali dalam risalah ni satu lagi hadis, iaitu hadis berkenaan dengan kelebihan bagi orang yang kaya yang boleh beri pinjaman hutang pada orang. Kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Sesiapa yang memberi masa lebih kepada orang yang berhutang dengannya, kerana orang yang berhutang itu sangat-sangat dalam kesempitan, atau orang yang memberi hutang itu menghalalkan hutangnya, maka Allah Ta'ala menjamin kepadanya akan diberi lindungan di padang mahsyar, yang mana lindungan itu tidak diberi kepada orang lain melainkan yang ni. Kita mungkin pernah dengar hadis Nabi. Nabi kata 7 orang yang akan dapat, 7 golongan yang akan dapat lindungan Tuhan. 7 golongan tu yang bila mana orang berhutang dengan dia, dia bagi masa tempoh lama lagi. Maknanya orang yang berhutang dengan dia tu tak mampu nak bayar on time, dia tu yang pemberi hutang tu bagi tahu tak apa, kamu boleh bayar lewat. Orang macam ni Nabi kata dia dapat naungan di padang mahsyar. Dia ialah golongan yang ke-8. Yang 7 tu kita dah tahu dah, pemimpin yang adil, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, hati terikat dengan masjid. 7 golongan tu lah. Yang ke-8 ni ialah orang yang orang berhutang dengan dia, dia mudahkan urusan hutang orang. Imma dia beri tempoh waktu, ataupun mungkin dia ada hati yang besar untuk dia halalkan hutang tersebut. Jadi ini termasuk daripada bab-bab amal kebaikan yang kita pilihlah mana tempat yang kita nak buat. Moga-moga kita dapat bahagian daripada kebaikan tersebut, iaitu pahala daripada Allah Azza wa Jalla, lalu menatijahkan kepada kita syurga. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.